Sejak pada hari semalam, media telah melaporkan keputusan Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO yang telah bermesyuarat pada hari semalam memutuskan bahawa Perdana Menteri dan Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob akan kononnya menghadap Tuanku sesegera yang mungkin bagi tujuan pembubaran Parlimen dan pengadaan pilihan raya umum selewat-lewatnya pada bulan November ini. Persoalannya adalah apakah proses keperlembagaan berkaitan dengan pembubaran Parlimen. Yang pertamanya, sememangnya ianya adalah prerogatif Perdana Menteri untuk mengadap baginda tuanku untuk memohon pembubaran Parlimen apabila Perdana Menteri membuat keputusan untuk melakukannya. Yang keduanya, walaupun ianya adalah prerogatif Perdana Menteri untuk membuat keputusan bagi tujuan memohon pembubaran itu, ianya tidak salah untuk beliau mendapatkan pendapat sama ada daripada parti sendiri maupun parti-parti dalam koalisi kerajaan campuran yang ada sekarang. So itu bukan isunya. Tetapi satu-satunya orang yang boleh menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan permohonan pembubaran ini adalah Perdana Menteri. Yang keduanya, menurut peruntukan perkara 42B Perlembagaan Persekutuan, baginda tuanku mempunyai budi bicara mutlak sama ada untuk perkenankan permohonan itu maupun untuk menolak permohonan pembubaran Parlimen. Sememangnya, setakat pada hari ini, belum ada presiden atau duluan di mana ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan untuk pembubaran Parlimen. Tetapi dari sudut perlembagaan, itu adalah hak mutlak baginda tuanku. Maka yang ketiganya, sekiranya lah baginda tuanku berpendapat atas apa-apa sebab sekalipun masa belum sesuai untuk diadakan pilihan raya, sama ada dari sudut cuaca musim tengkujuhnya maupun kelangsungan hidup rakyat yang belum stabil, baginda tuanku boleh menolak permohonan pembubaran Parlimen itu. Tetapi sekiranya permohonan itu diperkenankan, maka seterusnya, yang keempatnya, menurut Perlembagaan Perkara 55 Pasal 4 pula, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran dan Parlimen yang akan datang hendaklah bersindang dalam tempoh 120 hari daripada tarikh pembubaran. Yang kelimanya, persoalannya adalah apakah yang boleh berlaku jika baginda tuanku menolak permohonan pembubaran tersebut. Dari sudut Perlembagaan Persekutuan, tidak tercatat secara khusus sama ada Perdana Menteri wajib meletak jawatan ataupun tidak. Tetapi konvensyen yang terpakai, semangat perlembagaan yang terpakai, seperti mana di negara-negara Commonwealth lain, sekiranya suatu permintaan penting seperti pembubaran Parlimen ditolak oleh Agong, maka secara konvensyennya, secara adat dan semangat perlembagaannya, seseorang Perdana Menteri sewajarnya meletak jawatan. Tetapi pada masa yang sama, terdapat satu contoh duluan yang tidak begitu sihat berlaku pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2020, iaitu apabila Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghadap tuanku pada 21 Oktober 2020 bagi tujuan memohon perkenan pengisytiharan darurat kesihatan yang telah ditolak oleh baginda tuanku pada 23 Oktober 2020. Pada masa itu bertentangan dengan konvensyen
adat dan semangat perlembagaan, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memilih untuk tidak meletak jawatan. Yang keenamnya, jika pun baginda tuanku tidak membenarkan perkenan untuk pembubaran parlimen, ataupun jika diperkenankan juga, ini tidak bermaksud baginda tuanku tidak boleh seterusnya membuat suatu proklamasi darurat jika baginda tuanku dalam budi bicara mutlaknya di bawah perkara 150 fasal 1 berpendapat ada ancaman bahaya kepada kesejahteraan negara jika diadakan darurat, jika diadakan pilihan raya, maka atas dasar itu, secara khususnya berkaitan dengan ketidakstabilan politik yang wujud dan yang mungkin boleh wujud lagi akibat daripada pilihan raya itu, baginda tuanku boleh mengisytiharkan darurat politik. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Tapi balik kepada secara amnya, jika baginda tuanku memperkenankan permintaan pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, maka ianya akan berterusan dengan penetapan satu tarikh pilihan raya umum dalam tempoh 60 hari.